Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang pertamanya bagi pihak seluruh ahli keluarga Maidam, kami banyak terima kasihlah kepada Prof. Dr. Muhammad Syukri Saleh, Profesor Kehormat Universiti Sains Malaysia. Jadi sebenarnya Prof, untuk makluman Prof, Maidam sekarang ni sedang dalam proses untuk kami menambah baiklah mutu dan juga kualiti perkhidmatan. Jadi untuk itulah program ini sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah satu tujuannya adalah untuk kita pastikan kita dapat menambah baik kualiti dan mutu perkhidmatan yang kita akan berikan kepada semua lah. Tetapi jauh yang lebih besar daripada itu tu adalah bagaimana dengan dengan peluang yang Allah berikan kepada kami ni berkhidmat untuk Maidam ni. Mudah-mudahan Maidam ni jadi ladang akhirat lah kepada kami semua ni, kerana kita semua akan kembali semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita ni insya-Allah dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk maklumat semua ahli keluarga Maidam ni, kita cukup bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Prof. Muhammad Syukri Saleh. Jadi kita akan buat program kita ni setiap bulan 2 kali pada hari Ahad pukul 8.30 hingga 8.40. Jadi hari ini pengenalan lah, jadi saya ambil sikit masa Prof. Jadi sebelum saya serahkan program ini kepada Prof, saya nak perkenalkan secara ringkas lah Prof. Muhammad Syukri Saleh. Sekarang ini merupakan Profesor Hormat di USM dan beliau merupakan pengasas Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ataupun dikenali sebagai singkatannya ISDEF, Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan tokoh Ma'al Hijrah Pulau Pinang 2017, alhamdulillah. Dan tentu sekali pengalaman yang cukup banyak Prof sebagai pentadbir, sebagai penyelidik yang banyak meneliti tentang kemiskinan dan sebagainya. Jadi tentulah kami di Maidam ni amat berharap mudah-mudahan kami dapat belajar daripada pengalaman Prof peringkat tempatan dan juga di antarabangsa. Mudah-mudahan dapat memberikan input dan juga pandangan penambahbaikan kepada kami semua. Jadi sekali lagi terima kasih Prof. Kami jemput Prof untuk seterusnya. Sila Prof. Terima kasih. Terima kasih Dato' Azrin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Azrin dan juga kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa bertuah sebab dapat bersama dengan kawan-kawan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala memegang amanah urusan agama ini. Dan saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan ini seumpama hawariyun untuk pada zaman Nabi Isa. Bila Nabi Isa bertanya siapa yang akan bantu baginda, maka hawariyun ini mengatakan mereka bersedia untuk membantu Nabi Isa. Dan begitulah saya anggap saudara-saudari yang bekerja di Maidam ini adalah merupakan hawariyun yang cuba menguruskan Islam sebaik mungkin, khususnya di negeri Terengganu, insyaAllah ya. Apa yang akan saya buat dalam seminggu ini, cuma nak kongsi sajalah, kita santai-santai. Saya nak kongsi apa yang saya fikirkan ada manfaat untuk Maidam, sama ada ia kepada apa yang saya belajar ataupun apa yang saya baca
ataupun apa yang saya lalui, pengalaman ya, dan juga apa yang saya fikir, dan apa jualah jadi tajuknya mungkin macam-macam. Sebenarnya di hujungnya kita mengharapkan insya-Allah moga-moga dapat kita berkongsi untuk memajukan Maidam, memantapkan Maidam, dan juga untuk menggebilangkan Maidam insya-Allah. Sebagai permulaan ini, saya nak bercakap berkenaan dengan Alhamdulillah. Jadi pada hari ini sebagai perkongsian yang pertama, namanya pun perkongsian Ahad, jadi saya hanya berkongsi sajalah ya. Bukan untuk mengajar saudara-saudara sekalian ya. Kita kongsilah apa-apa yang kita boleh kongsikan untuk kemajuan Maidam insya-Allah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, zaman pandemik COVID-19 telah berakhir dan kita sekarang masuk kepada fasa endemik, dan hari ini saya nak bawa saudara sekalian untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku pada masa pandemik, khususnya berkenaan dengan pekerjaan lah, ya. Contohnya ya, contohnya apakah pada zaman pandemik itu bila orang paling banyak menghasilkan produktiviti, menghasilkan pekerjaan, ataupun dalam bahasa ilmiahnya dipanggil productivity peaks, kemuncak kepada produktiviti. Dan yang kedua, barangkali kita boleh lihat bagaimana sifat pekerjaan pada zaman pandemik itu. Dan yang ketiga ialah apakah pekerja-pekerja di seluruh dunia ni ya, di seluruh dunia ini sama ada bekerja lebih sedikit kerana bekerja di rumah ataupun lebih banyak. Dan yang paling penting sekali ialah apakah bilangan mesyuarat makin banyak atau makin sedikit. Jadi kalau berdasarkan kepada Microsoft ini, dia buat satu kajian cepat. Dia buat kajian ini berasaskan kaedah yang dipanggil keyboard events. Dia mengkaji apa yang kita tulis, dia menggunakan keyboard kita tu, apa yang kita tulis dan sebagainya. Dia capture benda tu, dia capture dan dia analisis. Maka rumusan yang didapatnya begini ya, penemuan yang didapatnya begini ya. Dalam keadaan biasa, productivity peaks ini, productivity peaks ini, dia biasanya di dalam keadaan biasa ya, sebelum pandemik, sama ada sebelum lunch, sebelum makan tengah hari ataupun selepas makan tengah hari. Sama ada ini benar atau tidak, wallahualam, tapi Microsoft ini mengkaji di seluruh dunia dia kaji. Rupanya sebelum lunch itulah barangkali ada juga pagi itu masuk relax dulu, nak ambil momentum dulu, nak ambil warm up dulu dan sebagainya itu. Kemudian dekat tengah hari itu abang kerja banyak, lepas pada tu pergi makan, pergi solat dan sebagainya. Kemudian balik tu kerja lagi, di hujung tu makin dekat nak balik tu mungkin dah makin menurun produktiviti itu. Tetapi agak menarik masa pandemik, kalau mengikut Microsoft ini, dia kata productivity peaks itu, kemuncak itu berlaku di late evening, di sebelah petang ya, lewat pada petang. Terutamanya dia dapati bahawa ramai orang bekerja pada pukul 10 malam. Jadi mereka bekerja pada pukul 10 malam seperti mereka bekerja pada pukul 8 pagi dalam keadaan yang biasa. Di fenomena ini dipanggil sebagai triple day peak ya. Jadi itu keadaannya, productive peaks itu pada waktu malam dan bukan lagi pada sebelum lunch ataupun selepas lunch. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sifat pekerjaan. Ini juga agak menarik kerana ini mempengaruhi, sifat pekerjaan ini mempengaruhi productivity peaks tadi. Jadi didapati bahawa oleh kerana sifat pekerjaan itu lebih fleksibel, terutamanya apabila bekerja di rumah ya. So tengah hari dia berjalanlah, move around dengan hal-hal lain.
buat kerja, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, balik, cuci rumah dan sebagainya begitu ya. So akhirnya dia ada blends, dia ada apa dia panggil ya, blendings of the works dengan the normal life. Jadi dia ada gabungan antara pekerjaan dengan kehidupan seharian yang biasa. Mereka gunakan istilah kerja, sifat kerja pada masa pandemik baru ni, dia lebih bersifat more like life, dia macam kehidupan, tetapi pada masa yang sama juga dia more of life, itulah kehidupan mereka. Ada gabungan, maknanya dia blend leisures ataupun waktu yang lapang itu dengan kerja dia. Jadi dia boleh fleksibel, boleh berjalan dulu, boleh buat kerja lain dulu, sampai pada masa yang sama dia buat kerja dia pula. Dan begitulah seterusnya ya. So ini agak menarik ya, fleksibel. Kemudian selain daripada itu, waktu kerja. Ini waktu kerja juga agak menarik sebab secara overall ni, secara umumnya sebenarnya kerja masa-masa pandemik, walaupun kita nampak tadi leisure dia, yang masa lapang dia gunakan untuk bekerja bercampur aduk sekali kerana fleksibel itu. Tapi bila overall dihitung-hitung, sebenarnya kerja adalah lebih banyak. The average work day meningkat sebanyak 13%. Average work day hari kerja ya, purata hari kerja itu meningkat sebanyak 13%. Manakala kerja after hours, kerja selepas waktu bekerja itu meningkat 2 kali ganda. Jadi walaupun dalam keadaan pandemik, ramai orang duduk di rumah, tapi sebenarnya secara overallnya, average purata kerjanya adalah lebih banyak berbanding dengan kerja pada ketika keadaan biasa. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempatnya bilangan meeting. Ini juga agak menarik ya. Apakah meeting tu lah makin sedikit ataupun makin banyak, terutamanya bila office dah tutup. Kita rasa kita tak jumpa dah jaga-jaga meeting lah. Rupanya tidak. COVID datang 2019, kemudian kemuncak 2020. Microsoft dapati bahawa rupanya meeting itu meningkat 2 kali ganda dalam tahun 2020. Meningkat 2 kali ganda pada tahun 2020 itu. Barangkali kerana ada online meeting tu. Ada online meeting kan. Macam hari ni, kalau tak saya kena pergi Terengganu semalam, hari ni kena ni, lepas tu balik-balik. Tetapi sekarang ni 5 minit, 10 minit kita boleh berjumpa. Dan rupa-rupanya meeting itu meningkat 2 kali ganda. Dan pada tahun 2021 pun makin meningkat juga. Terus meningkat. Sehingganya secara puratanya, meeting itu meningkat sehingga 250% berbanding dengan sebelum pandemik. Ini juga agak menarik lah, sama ada meeting tu ada produktif atau tidak, bergantunglah ya, bergantung kepada suasana. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa pelajaran yang barangkali kita boleh ambil ya. Yang pertama, barangkali kita boleh belajar daripada Microsoft ini, bagaimana mereka cepat mengumpul data dan maklumat untuk cuba memahami fenomena semasa. Dan definitely tentu sekali pastinya Microsoft ini dia ada kelebihan lah, kerana dia boleh kontrol, dia boleh ambil semua data-data kita, hatta yang kita dia ni berdasarkan kepada apa yang atas kita punya keyboard tu. Mesti ingat hati-hati tekan atas keyboard, semua Microsoft ada itu. Semua Microsoft ada. Dan in fact ada video setiap live kita, ada video yang menceritakan bagaimana seorang ni bermula dia nak beli fast food saja. Dia nak beli fast food, tapi Google itu mengatakan bahawa belilah yang vegetarian punya. Dia kata dia tak mau yang vegetarian punya sebab dia tak suka. Tapi Google kata, tapi awak ni ada kolesterol banyak. Kawan ni terkejut, macam mana awak tahu? Dia kata sebabnya test awaknya sekian-sekiannya menunjukkan pada sekian-sekiannya kolesterol awak gini. Dia kata dia tak mau juga. Dia kata saya dah makan ubat. Google kata tak betul. Dia bercakap dengan Google. Google kata tak betul, awak tak makan ubat pun. Sebab apa? Daripada rekod kami, awak beli ubat hanya berapa kali je dalam setahun. Kalau awak makan ubat sekali beli itu, mungkin mungkin sebulan dah habis kena beli lain. Tapi tak, awak tak. Maknanya mana obat awak tak makan pun. Ya.
Dan begitulah seterusnya sehingga kepada dia kata dia nak pergi holiday. Dia kata nak pergi holiday. Kawan tu kata tak, pasport awak dah mati, 6 bulan yang lepas dah mati. Jadi kawan ni terkejut hingga begitu rupa, ya, hingga begitu rupa. Jadi hati-hati ya bermain dengan media sosial dan sebagainya itu. Mereka boleh capture semua maklumat itu, dan Microsoft ini yang mainkan kajian saya sebut itu, dia capture itu ya. Malah ada berlaku di salah satu daripada universiti tempatan. Jadi bahagian IT ni membuat kajian sedikit. Dia dapati bahawa dalam universiti itu ada orang tengok pornografi, video pornografi, ada orang tengok. Dan bila dia cek kemuncak tengok pornografi itu ialah ketika hari Jumaat antara pukul 12.30 hingga pukul 2. Jadi bila dibuat kesimpulan gitu, bila dia tengok cek balik, rupa-rupanya orang lelaki pergi solat Jumaat, dua-dua yang tengok itu ialah wanita-wanita. Jadi wanita ada pejabat ke, dia tak pergi keluar shopping dan sebagainya, itu agaknya itulah bendanya. Dan dengan sendirinya universiti itu mengambil tindakanlah untuk menyekat aktiviti yang sedemikian rupa. Dan saya yakin bahawa insya-Allah Medam juga boleh kontrol perkara yang sedemikian rupa ya. Carilah cara macam mana, wallahu alam, untuk bukan kontrol, untuk mengetahui, mendapat data dan maklumat itu. Kerana data dan maklumat itu adalah sangat penting, sangat mahal. Ya, ada orang kata information is power. Bukan orang politik yang berkuasa, tetapi maklumat itu adalah berkuasa. Untuk barangkali membina strategi Maidam, untuk membuat formalisasi penyelesaian masalah, selain daripada memahami apa keadaan yang sebenarnya yang berlaku dalam Maidan. So daripada satu masa ke satu masa, satu isu kepada satu isu, kita tak boleh hanya membuat kepada perception, tapi kena ada data, kena ada fakta, dan ini semua boleh melakukan. Oleh itu barangkali Maidam patut juga ada satu bahagian, tak tahulah sekarang sudah ada ataupun tidak, ataupun satu unit, ataupun satu kumpulan peneliti yang kerja dia sentiasa menganalisis fenomena terkini. Apa juga isu yang timbul, sama ada dalam Maidam sendiri, di luar Maidam, di peringkat di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa. Ini boleh dilihat, dan pada masa yang sama juga barangkali Maidan boleh melihat setakat mana tahap pemikiran kawan-kawan kita di Maidan, sama ada tahap itu boleh diukurlah, sama ada di peringkat suka melihat viral saja, ataupun ada perkara yang serius, ataupun ada apa, itu boleh dilakukan. Dan insya-Allah saya rasa ini sangat pentinglah untuk mengetahui tentang perkara ini. Dan data dan maklumat itu boleh dikumpulkan, direkodkan, dan boleh jadi panduan dalam memformulasikan satu dasar gerak kerja, panduan untuk menyelesaikan masalah, dan juga untuk memantapkan Maidan, insya-Allah. Saya sarankan ini sebab dalam pengalaman saya dengan institusi-institusi pembangunan Islam, tak banyak ada institusi pembangunan Islam yang ada database yang detail. Hatta database asnaf pun kadang-kadang tak up to date. So atas dasar itu saya rasa sangat penting. Sangat penting untuk kita memahami keadaan sedang berlaku. Kalau Microsoft dia lihat apa pola pekerjaan, pola kerja pada masa pada masa pandemik. Sekarang inilah kita dah masuk endemik, barangkali Maidan boleh melihat bagaimana pola pekerjaan, pola kerja, pola produktiviti di Maidan itu sendiri. Sekian, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih.